Jadi khulasah bagi kalimah adanil ula, yang mana kita baca adanil ula kebiasaannya bagi Imam Hafs terbahagi kepada berikut. Yang pertamanya Warsh dan Abu Amru ketika wasal akan membaca dengan adallula. Warsh dan Abu Amru. Ketika waqaf, iaitu kita memulakan bacaan daripadanya, maka ada dua wajah. Yang pertama kita baca alula, ada alif. Yang kedua kita baca lula. Dan wajah ketiga bagi Abu Amru, yang mana ia afdal bagi Abu Amru adalah kembali kepada asal al-ula. Dan juga bagi Warsh, bagi Warsh ada dibaca dengan tiga keadaan mad badal. Ada tiga keadaan mad badal. Apa dia? 2, 4 dan 6. Contohnya kita baca bagi Warsh 2 harakat adallula, 4 harakat adallula, 6 harakat adallula. Bagi bagi Warsh dia ada taslis al-badal li Warsh. Itu bagi Warsh dan Abu Amru. Kemudian bagi Qalun, ketika wasal akan dibaca dengan ada letak hamzah, tambah hamzah pada huruf waw, di atas huruf waw, kita dah sebutkan sebelum ni. Maka ketika wasal, Qalun akan membaca dengan adallula. Kemudian ketika waqaf, bagaimana Qalun membaca ketika waqaf? Ada tiga wajah. Itu yang pertama, dia letakkan alif alula. Yang kedua alula. Yang pertama ada hamzah, jangan lupa. Yang kedua lula, tak ada alif. Yang ketiga, yang ini adalah yang paling afdal bagi Qalun, itu kembali kepada asal, ada alif lam, dibaca dengan al-ula. Wa hadza afdal bagi Qalun. Kemudian Ibnu Katsir, Ibnu Amir dan Kufiyun, itu bakilah. Baki selain daripada Nafi' dan Abu Amru, maka ketika wasal termasuklah Imam Hafs akan membaca dengan adanil ula. Dekat sini kita akan tambah dengan nun berbaris bawah yang kita sebutkan tadi. Nun berbaris bawah, adanil ula, untuk menghilangkan pertemuan dua huruf sukun. Dan ketika waqaf, itu kita memulakan daripadanya, maka kita akan memulakan dengan alif lam, al-ula. Ini bagi Ibnu Katsir, Ibnu Amir dan Kufiyun. Kemudian yang bawah ni ada sedikit persamaan, iaitu untuk kalimah al-ismu. Kalau tak silap dalam surah Al-Hujurat, iaitu kullu qurra membaca dengan dua wajah, wajahan, baca dengan dua wajah ketika memulakan ketika memulakan bacaan daripada kalimah al-ismu. Itu kalimah ayat dia adalah bi'salismul fusuq. Kita baca bi'salismul fusuq. Kalau kita baca sambung, bi'salismul fusuq, walaupun ada alif lam kat sini, kita baca begitu. Jadi bagaimana kita nak mulakan bacaan daripada sini? Adakah dengan alif lam? Jadi ada dua wajah. Kullu qura ada dua wajahan. Wajah yang pertama dibaca dengan hamzatul wasal, al-ismu. Al-ismul fusuq. Kalau kita mula pada sinilah, ataupun disebut dengan lam at-ta'rif. Boleh juga mulakan cara kedua dengan lam ta'rif, lismul fusuq. Al-ismul dengan lismul fusuq, ada dua wajah bagi memulakan bacaan daripada al-ismu, dalam surah Al-Hujurat ini. Kemudian seterusnya baiknya adalah wa naqlu ridan an nafi'in wa kitabiyah bil iskani an warshin asahhu taqabbala. Itu kat sini saya birukan Nafi' yang juga Warsh ada dalam ni.
dan saya gariskan kalimahnya, iaitu kalimah ridan dan juga kitabiyah. Ridan dan juga kitabiyah. Okey. Kat sini disebut apa? Kita boleh lihat. Okey, dalam bait ini dia kata wa naqlu ridan an Nafi', sampai sini. Jadi kat sini kita kata Imam Nafi' membaca kalimah ridan. Macam mana kalimah dia? Kalimahnya adalah di sini fa arsilhu ma'iya ridan yusaddiquni. Ini bacaan kita lah, ridan yusaddiquni. Jadi kat dalam bait ni kata wa naqlu ridan an Nafi', bermaksud Imam Nafi' membaca ridan dengan naqal. Jadi dia menakalkan baris hamzah kepada dal yang berbaris mati, kemudian menghazafkan hamzah tersebut. Jadi hamzah ni ridaan, baris tanwin dua di atas ni pindah kepada dal, kemudian hamzah ni pun dihazafkan, dibuang. Maka bagi Imam Nafi' dibaca dengan ridai, dibaca dengan ridai yusaddiquni, sebab dah pindah dah baris pada dal tadi. Ridai yusaddiquni, ridai, ridai masuk kepada ya lah, sebab dah buang dal terus masuk kepada ya kerana telah dibuang huruf hamzah. Wal baqun bi tahqiqil hamzah illa Imam Hamzah indal waqfi. Okey, jadi kat sini bakun pula akan membaca ridai yusaddiquni, baca seperti biasa, tahqiq bakun. Kemudian Imam Hamzah ada baca secara lain ketika waqaf di sini. Okey. Kemudian seterusnya wa kitabiyah bil iskan an warshin asahhu taqabbala. Bagi kalimah kitabiyah dibaca dengan iskan oleh warsh asahhu taqabbala, iaitu wajah yang asah, yang lebih sahih. Maksudnya kat sini ada dua wajah lah. Kalau ada wajah yang lebih sahih, bermaksud ada wajah yang lain. Maka bagi warsh kitabiyah ni dibaca dengan sukun untuk wajah yang lebih sahih. Okey, kita lihat kat sini huraian dia. Warsh dibaca dengan qara'a wajahan fi lafzi kitabiyah inni zanantu. Okey, baca dengan dua wajah. Wajah yang pertama yang asah tadi, yang lebih sahih adalah dibaca dengan sukun ha. Kitabiyah inni, kitabiyah inni, macam itulah. Ha ni baca dengan sukun tanda mati. Bi baqa hak sakinah, dikekalkan hak berbaris sukun tanpa dinakalkan baris hamzah ni berbaris bawah ni, tidak dinakalkan kepada hak. Ini adalah pendapat yang lebih sahih bagi warsh. Kemudian pendapat kedua warsh, dia ada dua wajah tadi. Bacaan keduanya adalah dengan naqal, iaitu dibariskan huruf ha dengan baris bawah, bil kasri dengan baris bawah, ba'da ba'da naqal harakatul hamzah ilaiha. Jadi selepas dinakalkan baris hamzah yang berbaris bawah ni kepada huruf ha, ini adalah bacaan warsh yang kedua. Jadi bila dipindahkan kepada ha, iaitu naqal, maka dibaca bagaimana? Dibaca begini. Kitabiyahinni, kitabiyahinni. Ini adalah wajah kedua bagi warsh. Wajah pertama kitabiyah inni, wajah kedua kitabiyahinni. Ada wajah pertama tidak naqal, wajah kedua naqal. Okey, kemudian dikaitkan pula bagi warsh pada lafaz ataupun kalimah maliyah halaka, dikaitkan ke sini. Jadi kat sini disebut sekiranya dibaca tanpa naqal, iaitu dibaca warsh baca dengan kitabiyah inni, ni tak naqal lah, dibaca hani ha berbaris mati bagi warsh. Maka wajib izhar ha maliyah halaka, maka akan dibaca dengan izhar ha pada maliyah halaka bis saktah, dengan adanya saktah di sini. Kalau kitabiyah tadi tak naqal, maka di sini kita baca dengan izhar bis saktah. Jadi dia akan baca bagaimana? Akan baca maliyah, saktah berhenti seketika, maliyah halaka anni, macam tu. Tapi
sekiranya dibaca dengan naqal, Warsh baca dengan naqal ke atas ni, kitabiyahinni. Kalau Warsh baca dengan naqal, maka wajaba idgham ha pada kalimah maniyah halaka anni. Jadi kat sini kalau Warsh baca dengan naqal kitabiyahinni, maka dia akan baca dengan wajib idgham pada maniyah halaka anni, maniyah halaka anni. Macam tu. Jadi sekali lagi saya sebut, Warsh yang pertama ke atas kali ni, Nafi' baca ridai yusaddiquni dengan naqal baca dengan ridai yusaddiquni, Bakun baca dengan tahqiq. Kemudian Warsh baca dengan kitabiyah inni. Ada dua wajah. Yang pertama yang asah adalah tidak naqal, kitabiyah inni. Kalau naqal, wajah kedua Warsh adalah kitabiyahinni. Kemudian dikaitkan dengan maniyah halaka. Kalaulah Warsh tadi baca dengan naqal, baca dengan tidak naqal, kitabiyah inni, maka Warsh akan baca dengan izhar dan juga saktah, maniyah halaka anni. Kalau Warsh baca dengan naqal pada kitabiyahinni, maka maniyah ni akan dibaca dengan idgham, maniyah halaka anni. Macam itulah. Ini adalah bagi bait yang terakhir untuk bab ini, bab memindahkan harakatul hamzah ila sakin qablaha, memindahkan baris huruf hamzah kepada huruf sukun sebelumnya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini akan memberi manfaat kepada pencinta ilmu qiraat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.